Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Muhammad Husnul Khair bin Kifli. Rakmu bataqah 19 BIC Frunsani 022. Fi hadzal yaum, kumpulan kami akan menerangkan tentang maudhu' jama' atau ingkarus sunnah awil Qur'aniyin, yang bermaksud kumpulan yang mengingkari Al-Quran dan As-Sunnah. Fi muqaddimah, fi lughatu fa inna kalimatu inkarus sunnah tatakawwanu min kalimatain huma inkar was sunnah. Kalimah Arabiyah min asli inkar, al-kalimah hiya ankara yunkiru inkaran. Dari segi bahasa, ingkarus sunnah ni terbahagi kepada dua, iaitu ingkar dan sunnah. Dan kalimah ingkarus sunnah ni, ingkar ni asal dia berasal daripada perkataan angkara yunkiru inkaran. Yang kedua, ingkarul Quran was sunnah yakni rafdu kullu usulul Islam, yang bermaksud orang yang mengingkari Al-Quran dan Sunnah ni, dia seolah-olah terus menolak semua asas-asas Islam. Yang ketiga, ya'tabirul ashhasul lazina yarfidun al-Quran awil hadis annahum dallu an tariqil Islamus sahih. Individu yang menolak hadis dan Al-Quran ni, mereka dikira terkeluar dari landasan Islam yang benar. Baiklah, saya akan teruskan kepada sahabat saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Muhammad Zaki bin Muhammad Safari. Rakmu talib 19 BIC Frunsani 034. InsyaAllah saya akan membentangkan mengenai tokoh-tokoh Arkamu Ma'adah Al-Hadis, yang bermaksud tokoh-tokoh anti hadis. Okay, tokoh yang pertama ialah Dr. Rashad Al-Khalifah, iaitu Dr. Rashad. Okay, yang pertama, wahuwa alladhi yutahammah bi'annahu muktabar nazariyah jadidah ta'rif bil ramaz 19. Yang pertama iaitu Dr. Rashad Khalifah adalah, beliau merupakan orang yang mendakwa sebagai pencipta satu teori baru yang dikenali sebagai Kod 19. Okey, seterusnya saya melanjutkan. Dengan Kod 19 ini, kononnya kandungan Quran tidak dapat dibuktikan datang dari Allah SWT dan bukan ciptaan manusia, kerana sangat banyak penghitungan huruf-huruf ayat dan surah dalam Al-Quran yang jumlahnya 19 atau boleh dibagi kepada 19 tepat. InsyaAllah saya akan menerangkan beberapa kitab yang telah dihasilkan oleh Rashad ini. Iaitu yang pertama, Al-Quran Munasab, yang bermaksud menyalah tafsir Al-Quran. Saya membacakan sedikit uraiannya. Adalah salah satu dasar hujjah beliau mengenai Kod 19 adalah ayat 30 dalam surah Al-Muttahir merujuk kepada mukjizat 19. Beliau mendakwa Kod 19 akan membuktikan kepalsuan tuduhan orang yang mengatakan bahawa Quran adalah ciptaan Muhammad. Dakwaan Dr. Rashad adalah palsu kerana ayat 30 surah Mudaththir merujuk kepada jumlah para malaikat mengawal neraka Saqar. Di sini bermaksud Dr. Rashad ini menuduh bahawa Nabi Muhammad yang membuat Al-Quran ini dan mengatakan 19 itu adalah 19 itu adalah kepalsuan. Okey, 19 yang sebenarnya adalah 19 malaikat yang menjaga pintu api neraka itu. Okey, kitab yang kedua ialah Tariqah Nadhru Nadik, iaitu kaedah mengira bercelaru. Kaedah mengira bercelaru ni adalah penyelewangan dalam perhitungan. Dr. Rashad tidak berpegang pada satu pertidaan yang konsisten. Di setengah tempat beliau mengira huruf Hamzah sebagai alif, tetapi di tempat
lain beliau tidak mengira hamzah sebagai alif bila ia tidak terletak di atas alif. Ada kala beliau mengira huruf yang sebenar tidak wujud. Bermakna di sini hamzah ini Dr. Rashad ini mengira bahawa hamzah itu tidak wujud. Okay. Tetapi di kala lain huruf yang tidak dikiranya malah kadang-kadang beliau menambah huruf dalam sesuatu ayat, tetapi kadang-kadang dibang huruf tertentu dalam ayat tersebut. Di sini kita dapat menyaksikan bahawasanya Dr. Rashad ini adalah sesat. Suka-suka dia saja untuk menokok tambah dalam ayat Al-Quran dan membuang dengan begitu saja huruf-huruf yang terdapat dalam Al-Quran. Seterusnya yang ketiga ialah kalimat fi basmalah, kalimah di dalam bismillah, iaitu yang bermaksud didakwa setiap kalimah dalam bismillah berulang dalam Al-Quran 19 kali atau sebarang angka canggihan 19. Tetapi hakikatnya dakwaan hanya benar pada satu kalimah basmalah, iaitu Ar-Rahman, pada tiga kalimah iaitu bismillah, Allah dan Ar-Rahim, kiranya salah. Okay. Buku yang terakhir adalah Maqnatafat min Kitabu Maqsid Muqaddis, yang bermaksud petikan daripada Bible. Dalam beberapa bahagian dari tulisan Rashad Khalifah, beliau telah memetik ayat-ayat dalam kitab-kitab agama Yahudi Nasrani, iaitu Old and New Testament. Ini berarti beliau mengakui sahnya kitab-kitab ciptaan manusia itu, sedangkan dalam Al-Quran dengan tegasnya telah menyatakan bahawa kitab-kitab Al-Quran dan kitab-kitab sebelum Al-Quran itu telah diubah-ubah dan tidak lagi merupakan wahyu suci daripada Allah SWT. Okay, kemudian saya akan membentangkan mengenai tokoh yang kedua, iaitu Qasim Ahmad. Yang pertama, Thalatha mufakkirin a'jibu bi syahada bi'aqulahu, iaitu bermaksud beliau terdapat pada tiga kelompok. Pada tiga kelompok ini beliau amat teruja dengan pemikiran mereka semua. Maknanya Qasim Ahmad, Husin dan seorang lagi tokoh yang bernama Adnan Manan Harun dan Osman Ali. Tiga orang itu. Okay, kemudian saya membacakan. Okay. Beliau ini amat takjub menyokong idea Dr. Rashad, terutama penentang terhadap hadis dan tertarik dan mendukung idea dan tertarik penentang terhadap hadis dan penemuan COVID-19. Beliau bukan di kalangan ahli ilmuwan Islam, tetapi sengaja membahas di kalangan Islam dengan berpandukan akal dan kaedah saintifik semata-mata. Di sini kita dapat melihat bahawasanya Qasim Ahmad ini dia tidaklah ahli dalam bidang agama ini, tetapi dia sengaja membuat idea dan pendapat sendiri. Kemudian buku yang telah dihasilkan oleh Ahmad ini adalah Hadis A'jubah An-Nataq An-Niqad. Yang kedua adalah Hadis Taqim Auli. Yang pertama Hadis A'jubah An-Naqad adalah buku hadis penilaian semula, terbitan media Intelek Sdn Bhd. Penulisan buku tersebut telah membangkitkan kemarahan dan menjadi satu kontroversi yang meluas di kalangan umat Islam, kerana antara buku tersebut menonjolkan penolakan hadis secara total, maknanya keseluruhan, sebagai salah satu sumber hukum Islam. Buku yang keduanya, apa yang terdapat dalam buku yang keduanya ialah hadis jawapan kepada pengkritik, iaitu Qasim Ahmad sekali lagi telah mencetus kontroversi dan kemarahan umat Islam apabila beliau menulis sebuah buku yang
sebuah buku dengan mentions yang sama menolak hadis secara total. Kerajaan sekali lagi telah mengharamkan buku tersebut. Okay, bermakna di sini Qasim Ahmad menciptakan dua buah buku tersebut adalah untuk menolak hadis secara terang-terangan. Di sini pihak kerajaan Malaysia telah menghentikan pengedaran buku tersebut. InsyaAllah slide seterusnya. Okey, slide seterusnya ialah kaifa nata'amal ma'al Quranul Karim wa Sunnah. Bagaimana untuk menolak ajaran Al-Quran, menolak orang-orang yang anti Al-Quran dan As-Sunnah. Yang pertama ialah melalui Al-Quran. Yang pertama ialah iman. Iman sebagai seorang Muslim percaya bahawa Al-Quran mulia telah diturunkan untuk melihat ayat-ayatnya dan bertindak berdasarkan apa yang di dalamnya. Dan kepercayaan inilah yang dimasukkan oleh Ibn Umar radhiyallahu anhu. Yang kedua ialah al-iltifat ila ahdaf as-siyasiyah lil Quran Al-Karim. Yang kedua ialah memperhatikan objek asas Al-Quran yang mulia. Pembaca Al-Quran ingin memastikan bahawa pandangannya mengenai tujuan-tujuan Al-Quran adalah pandangan holistik yang lengkap, termasuk mengenai pasti tujuan-tujuan dan objektif, dan membolehkan mencapai tujuan objektif ini dalam diri orang sekalian untuk meningkatkan pemahaman Al-Quran. Yang ketiga ialah ta'zimul Quran, mengagungkan Al-Quran. Okay. Di sini adalah tiga perkara melalui Al-Quran untuk kita defend diri kita untuk menolak ajaran-ajaran tersebut. Yang pertama, iman. Ittifaqu ihdaf. Yang ketiga adalah ta'zimul Quran. Okay, melalui sunnah pula. Haitsu ya'taqad al-muslimun as-sunnah an ma yasdaru an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'zam wa wahyu minallahi ta'ala kamal Quran al-azim. Iaitu sebilangan besar ahli sunnah wal jamaah menyatakan dengan sunnah Nabi yang mulia sebagai sumber kedua perundangan Islam. Kaedah menyatakan ini yang tidak layak dari pelakunya orang Islam biasa. Maksud di sini orang yang tidak layak, tidak patut memegang ahli sunnah wal jamaah. Dan kemudian di mana umat Islam Sunni percaya bahawa yang datang dari Rasulullah itu adalah hebat dan wahyu dari Tuhan yang Maha Kuasa sebagai Al-Quran yang hebat berdasarkan firman Allah SWT, dan apa yang diucapkan tentang wahyu itu hanyalah wahyu yang dinyatakan. Okey, yang kedua ialah yang bermaksud perlu disebutkan bahawa ada pendapat Islam Sunni yang lain mengenai cara menangani sunnah Nabi. Menangani kelompok anti sunnah Nabi ini merupakan pendapat yang harus dibuka oleh orang-orang kerana pendapat-pendapat ini pembezaan dengan pendapat yang lazim, dan semua umat Islam harus mengenal mereka dengan fikiran yang sadar, tegas mencari kebenaran. Tidak ada pendapat yang benar melainkan hadis Nabi dan Al-Quran Al-Karim. InsyaAllah seterusnya. Terima kasih daripada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Seterusnya ialah asbabu li rafdil Quran was sunnah. Apakah sebab-sebab penolakan dari segi sunnah? Yang pertama ialah al-hadis la yafsiru ayatul Quran. Mereka berpendapat bahawa hadis-hadis ini tidak ada tafsir ayat Al-Quran. Dan yang kedua, sihhatul hadis mazda'un syak. Mereka juga berpendapat seperti siapa tadi yang sahabat saya sebut, individu tersebut menyatakan bahawa kesahihan hadis ini sentiasa dipersoalkan. Yang ketiga pula,
Al-hadisu fi sunan sittah yahtaju ila i'adatu taqdim. Mereka menyatakan kepada Sunni bahawa hadis sunan sittah perlu diperkenalkan semula. Dan yang terakhir ialah al-hadisu laisa masdaran mutlaqan lisyari'atul islamiyah. Dan mereka juga menolak dan menyatakan bahawa hadis ialah bukan sumber mutlak undang-undang Islam yang utama. Okey, itu saja daripada saya. Ya, Assalamualaikum. Ismi Iskandar Ikhwan bin Muhammad Nurdin. Rakmu Talib 19 BI Sifrun Sani Sifrun Sani. Okay, untuk yang seterusnya ialah Ara'a al-ulama fi inkar al-Quran wa sunnah, iaitu pendapat ulama tentang golongan yang mengingkari Al-Quran dan As-Sunnah. Okey, kat sini ada dua pendapat ulama yang saya akan berikan. Yang pertama ialah pendapat daripada Al-Ash-Shawqani berkata, dan kadang-kadang kebinasaan mengikut hawa nafsu golongan ingkar sunnah ini lebih bahaya ke atas agama Islam berbanding mengikut hawa nafsu agama lain. Ini kerana golongan ini mereka bersandar kepada Islam, iaitu menzahirkan kepada manusia bahawa mereka memenangkan agama dan mengikutinya dengan baik. Padahal mereka adalah sebaliknya dan bertentangan dengan apa yang sebenarnya. Mereka berterusan membawa orang yang cenderung kepada hawa nafsu mereka daripada satu bid'ah ke satu bid'ah yang lain, mendorongnya dari satu penyelewengan ke satu penyelewengan sehingga mengeluarkannya daripada agama. Sedangkan dia menyangka bahawa dia berada dalam kebenaran dan jalan yang dilaluinya adalah jalan yang lurus, iaitu golongan-golongan yang mengingkari Al-Quran dan As-Sunnah. Okey, yang pendapat yang kedua ialah berkata Abu Ali Al-Mufaddal Al-Bajali, aku telah menemui Imam Ahmad bin Hanbal lalu telah datang kepada pesuruh khalifah bertanya tentang hukum meminta bantuan dengan golongan yang mengingkari Quran dan Sunnah. Imam Ahmad menjawab, tidak boleh meminta pertolongan mereka. Lalu dia tanya, boleh minta pertolongan Yahudi dan Nasrani? Jawab Imam Ahmad, sesungguhnya Yahudi dan Nasrani tidak menyeru kepada agama mereka. Sedangkan golongan yang mengingkari Al-Quran dan As-Sunnah menyeru kepada ajaran mereka. Okey, untuk slide yang seterusnya, iaitu Asaru inkar Al-Quran wa Sunnah, iaitu kesan-kesan mengingkari Al-Quran dan As-Sunnah. Okey, kat sini ada 5. Yang pertama, Al-Karithah Al-Akhlaqiyah. Okey, maksudnya di sini kesan dari segi akhlak. Okey, sebagai contoh, apabila seseorang tidak beriman kepada kitab dan Al-Quran, maka tentu dia akan mengikuti hawa nafsunya. Okey, yang kedua, Al-Karithah Al-Karithah Al-Fiziyah. Okay, yang ni maksudnya dari segi fizikal. Sebagai contoh, Allah Subhanahu Wa Taala telah menurunkan azab gelombang seperti tsunami terhadap kaum Nabi Nuh alaihissalam. Hujan batu yang menimpa kaum Nabi Lut alaihissalam kerana menganut homoseks, dan Fir'aun yang ditenggelamkan kerana menentang Nabi Musa. Okay, yang ketiga ialah Al-Karithah Al-Iqtisadiyah. Okay, yang ni maksudnya dari segi ekonomi, kesan daripada segi ekonomi. Okey. Sebagai contoh, rezeki akan susah, tekanan ekonomi semakin berat dan mereka akan jauh dari Al-Quran dan hadis. Okey, yang keempat ialah Al-Karisah Al-Ijtimaiyah. Ini maksudnya dari segi sosial. Okey. Apabila kaum muslimin mengingkari Al-Quran dan As-Sunnah, sudah tentu hubungan ukhuwah sesama muslim tidak akan baik. Okey, hubungan dengan tetangga, hubungan sosial akan rosak kerana mereka golongan ingkar dan sunnah ini mempunyai pendapat masing-masing dan tidak bergaul sesama agama Islam yang lain. Okey, yang kelima, yang terakhir ialah Al-Karisah Al-Iman. Maksudnya dari sini kesannya dari segi keimanan. Okey, disebabkan iman dan pengetahuan yang lemah, mereka sanggup mengingkari Al-Quran dan As-Sunnah kerana tidak faham Al-Quran
sehingga mereka tidak mengetahui mengapa harus mengerjakan solat, mengapa harus puasa, mengapa harus zakat, haji dan sebagainya. Okey, untuk slide terusnya. Okey, untuk yang terakhir ialah penutup untuk golongan-golongan yang mengingkari Al-Quran dan As-Sunnah ini. Okey, bagi orang yang beriman, apabila melakukan sesuatu kemungkaran, dengan segeralah mereka berasa takut kerana menyedari Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa melihat dan mengawasi mereka. Okay, Nabi SAW ada menyatakan dunia ini adalah penjara bagi orang mukmin dan syurga bagi orang kafir. Adakah sesuatu yang berbaloi buat manusia dapat menikmati kesenangan dan kemewahan hidup di dunia ini? Namun di akhirat nanti mereka akan menerima siksaan yang amat dahsyat yang tidak diketahui sampai bila dia akan terus menanggung keperitan siksaan itu. Saya akan ambil satu surah di dalam Al-Quran, dalam surah Al-An'am ayat 32 yang bermaksud, tidaklah kehidupan di dunia ini melainkan permainan dan hiburan yang melalaikan, dan akhirat itu lebih baik bagi orang yang bertakwa. Oleh itu, tidakkah kamu mahu berfikir? Okey, inilah kehidupan dunia. Ia kelihatan indah dan bercahaya, tetapi sebenarnya menipu dan memperdaya orang yang lalai. Pelbagai kenikmatan yang diperoleh di dunia ini tidak akan kekal buat selamanya. Segala penderitaan dan kesusahan dialami orang beriman di dunia ini sama sekali bukan disebabkan Allah Subhanahu Wa Taala membenci mereka. Begitu juga kemewahan dan segala kenikmatan yang diperoleh orang kafir bukan bermakna Allah redha dengan kepada mereka. Okay, sekian saja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.